Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tambil khair. Amin ya rabbal alamin. Sihat semua? Semua sihat? Tu balik Thailand ni dia punya mood lain macam ya. Gambar atas book lah bagai. Alhamdulillah ha? Bagus. Baik. Muka surat 139 kitab lama bab wasiat. Kita masih lagi membicarakan bab wasiat. Kita sambung 2, 4, 6 dari bawah nah. Kita sambung 2, 4, 6 pada dan tiada sah dekat situ. Kita start kat situ dan tiada sah. Cuba tengok kitab masing-masing. Baik. Jadi kita masih membicarakan topik wasiat. Saya rasa ramai dah faham makna wasiat ni kena buat waktu kita hidup. Ya, waktu kita hidup, waktu kita sihat. Itu seeloknya. Dan pada masa yang sama juga kita disunatkan juga untuk hibah untuk kes-kes tertentu yang mungkin orang tertentu ataupun orang yang kita sayangi mungkin tak layak terima pusaka, maka dia dapat hibah. Okay. Dan begitu juga dengan wasiat dapat kalau kita buat waktu kita sihat, ya, itu lagi bagus. Baik, kata tuan kitab ni, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain, dan tiada sah wasiat daripada yang lebih daripada sulus pada sakit, dalam kurungan nombor 7, yang ditakut daripadanya dan mati ia padanya. Nombor 7 dalam kurungan tu dia ada definisi dia, keterangan sebelah kiri kitab. Okay. Dia tulis qauluhu pada sakit ila akhiril ayat, ila akhir cerita itulah, yakni di dalam sakit yang ditakut akan mati dengan sebabnya. Baik. Dia harta pusaka yang kita nak boleh wasiat ni cuma 1/3 saja. Itu pun Nabi kata banyak. Ya, banyak. Dalam satu hadis Nabi kata itu pun banyak dah. Maknanya 1/3 daripada total harta pusaka itu yang boleh kita wasiat pun. Hak lebih pada tu 2/3 lagi itu paraid. Tapi pandangan ulama fuqaha yang moden hari ini, kalau semua anak-anak setuju tak ada masalah nah. Jadi 1/3 tu jadi 3/3 lah kalau semua anak-anak bersetuju. Kerana wasiat itu dia bukan bagi ke anak-anak. Wasiat itu kita bagi dekat masjid, bagi dekat anak susuan, bagi dekat keluarga yang miskin. Kita dah bicarakan minggu lepas. Faham nah? Cuma yang dekat tak sah sini sebab bila buat wasiat ketika kita nazak nak meninggal dunia, yang tu yang tak sah tu. Jadi buat waktu sihat. Ya. Sebab bila nazak ni seeloknya cerita lain lah, tak ada cerita bab dunia dah. Dia kena cerita bab kita nak baca Yasin, kita nak doa kat ataupun pada orang yang nazak tadi. Yang tu cerita situ. Dia bukan cerita dunia dah. Maka sebab itulah tuan-tuan baca dalam grup saya post tadi,
dalam grup yang tajuknya sengsara di hujung usia. Sengsara ya? Derita di hujung usia. Derita. Dia memang tajuk copywriting ni, dia punya head tajuk dia tu mesti benda yang kontra dengan apa yang nak cerita tu, baru nampak menarik. Ini ke siapa yang terlibat dalam copywriting punya penulisan lah, dalam marketing. Jadinya sebab apa benda tu kita post, kadang-kadang kita ni leka tau. Saya bimbang apa tentang balik Thailand, dia seronok tu lebih. Jadi pagi ni saya post supaya keseronokan tadi tu slow sikit kan. Slow sikit, teringat aku dah tua. Dia lagu tu, memang kena lagu tu. Jadi hidup kita ni kena siasat macam tu tau, diingatkan oleh orang lain. Sebab kalau tuan-tuan puan perasan, dalam musafir ke Thailand tu, saya percaya dalam minda masing-masing semua cerita seronok ya waktu tu. Kan, naik bot seronok, burung lang turun, burung pati turun seronok, kan. Makan atas bot seronok. Pendek kata, tak ada benda yang sedih. Kan, sampailah balik, walaupun penat, tidur tak nyenyak atas bah, tapi seronok. Jadi bila balik main sini balik, kita kena refresh balik. Yang kita ni dah menuju ke usia emas, jadi kena cover balik. Sebab dalam perjalanan kita, saya percaya tak ramai yang dapat buat rutin harian macam mana kita tak pergi sana. Maknanya wiridnya, salawatnya, saya rasa ramai terbabas. Ada istiqamah tapi saya nak cerita, ada seorang sahabat saya, memang dia ni saya rasa saya tabik spring dia. Pasal apa tabik spring tuan-tuan? Dia punya istiqamah solat sunat qabliyah ba'diyah ni, dia musafir ke, dia tak musafir ke, dia tetap akan buat. Payah jumpa orang macam ni. Dia main rumah saya tu, saya duduk tunggu kan, awak lah maya asak lamat dengan dia ni kan. Dia ambil uduk lama dah. Rupanya bini dia cerita, ustaz, dia memang suami saya macam ni ustaz. Walaupun dia musafir ustaz, sebelum dia buat jamak tu, dia solat sunat dulu, banyak solat sunat dia buat dalam 4 rakaat, 5 6 rakaat, baru dia buat solat jamak. Jadi kita menunggu punya lama tau. Pada saya sebab asal dia sampai agak lewat, tapi dia tak tinggal tu. Maksudnya amalan harian yang diistiqamah. Maknanya orang macam ni, kalau kita tengok depan mata kita, dia pergi Thailand mana pun dia tetap akan istiqamah. Cuma takut geng lain bising lah, lambat naik bah. Jadi kita kena tengok suasana dan keadaan. Kalau kita buat kereta sendiri tak apa. Kalau ikut rombongan bah, jangan lambat, orang maki. Pasal kita timing. Sini nak pergi sini, sini. Selalu gitulah berlaku ya. Tambah-tambah kalau pergi tempat shopping, lagi lambat. Tour guide bagi 3 jam, 3 jam setengah. Dia macam tu. Itu adat. Dia biasa berlaku gitu ya. Memang. Baik, kita sambung. Yang ditakut daripadanya dan mati ia padanya. Okey. Jika ditolakkan dia oleh waris yang khas, yang sah tasarrufnya kerana yang sakit itu dihajarkan atasnya pada yang lebih bersalahan, jika sembuh ia daripadanya, maka bahwasanya lulus ia kerana nyata ketidakan hajar atasnya. Ini tuan-tuan tak faham ni, tak akan faham ni. Baca dulu. Maka jika warisnya am, batal wasiatnya. Sebab wasiat ni dia tak boleh pada umum, dia mesti khusus. Tak boleh umum. Maknanya aku tak ada besok, bagi duit 25 ni, bagilah kat mana-mana rumah. Tak boleh. Tuan-tuan kena khususkan rumah nak yatim taqwa ke, masjid Putra Perdana ke, mana-mana tempat. Sebab dia kata tak boleh, dia tak pakai. Dia kena sebut khusus lokasi mana yang kita nak bagi wasiat tu ya. Itu maksudnya. Pada yang lebih itu daripada permulaannya kerana hak bagi muslimin. Jadi ada hak orang Islam kat situ, sebab itu digalakkan kita berwasiat untuk benda kebaikan. Dan jika warisnya khas yang tiada sah tasarrufnya, maka tiada sah ia tolakkan dia dan meluluskan dia, bahkan dihentikan hingga kamalnya, hingga sempurna cerdiknya waris tadilah. Ini waris waris yang tak inilah, yang tak boleh nak tasarruf lagi, budak-budak ke ataupun kurang belum balik. Jika diharapkan dia dan jika tiada diharapkan dia,
seperti gila yang putus asa daripada sembahnya, batal wasiatnya. Jadi wasiat kepada orang gila, orang yang maknanya yang kita kata yang tak waras, jadi benda tu tak terpakai, wasiat tadi tak boleh, tu kena bagi benda yang waras. Saya rasa saya dah cerita minggu lepas kan, pada siapa patut kita bagi wasiat. Saya nak baca satu soalan yang dikemukakan pada Pejabat Mufti Wilayah. Tuan-tuan dengar soalan ni, ada kaitan dengan tajuk kita ni. Assalamualaikum Ustaz yang dihormati, saya ini ada muskilah, boleh mohon Ustaz pencerahan. Ayah saya wasiatkan semua hartanya kepada saya dengan mengatakan, sekiranya aku mati, gunalah hartaku ini untuk pengurusan matiku, selebihnya sedekahkan ke masjid atau lain yang boleh sampai pahalaku di akhirat nanti. Soalan saya, adakah harta wasiat itu menjadi wasiat atau pusaka juga, sedangkan beliau ada anak 10 orang? Tok Mufti jawab ke mana? Kita baca tengok. Ya. Jawapan. Turutan pengurusan harta pusaka adalah seperti berikut. Pengurusan jenazah, settlekan duit untuk, kita dah bicara bab ni. Hutang. Ya, hutang. Nanti saya akan jelaskan. Wasiat dan faraid. Empat benda ni lah. Pengurusan jenazah, hutang, wasiat, faraid. Maka digunakan daripada harta si mati bagi pengurusannya yang wajib sahaja, kemudian dibayarkan hutangnya jika ada. Hutang di sini ada dua. Tuan-tuan dengar elok lah. Hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah seperti zakat, puasa, haji, fidyah, ni ramai lupa ni, qada, kafarah dan nazar yang wajib. Dalam mazhab Syafi'i, hutang kepada Allah lebih utama dilunaskan. Baik, saya nak ulas sikit sini. Kita kerap lupa. Haji umrah selalu kita buat. Yang sebimbang fidyah, dia tak mampu puasa. Ini ramai yang lupa. Dan kafarah kalau ada kes-kes tentulah. Dan nazar yang wajib. Nazar yang wajib ditunaikan. Maksudnya benda yang baik, mungkin dia ada bernazar sesuatu, tiba-tiba dia mati, tak sempat nak tunaikan nazar tu, maka waris tadi wajib sebab dia kategori hutang. Sebab itu tuan-tuan nak menazar apa-apa, biar ada saksi dengar. Kalau saksi tak dengar, payah ceritalah. Jadi nazar ni jenis perkataan kalau. Dia mesti ada perkataan kalau atau jika. Mesti ada persoalan dibangkitkan dan apa jawapan kita nak. Kalau anak aku masuk universiti, aku nak puasa 3 hari, itu nazar. Masuk you wajib buat. Wajib sebab tuan-tuan kalau nak nazar puasa ni, jangan melampau-lampau. Nak puasa 100 hari, tengok kau. Jangan. Buat setakat nazar yang kita rasa kita mampu buat, dan jangan nazar yang pelik-pelik. Nak belanja orang buah jentik, tak ada kerja tuan. Cari buah jentik lautan wasli, mana ada sudah. Jadi nazar benda yang kita mampu buat. Ya. Jadi balik pada cerita hutang tadi yang Mufti sebut, saya nak tekankan tentang fidyah. Sebab ramai lupa ni. Kita tak pernah cek bila arwah sakit, dia puasa tinggal ke tak. Ni hak bela ni jaga, ni hak bela. Hak yang bela mak. Sebab orang tua bila sampai satu tahap, dia dah tak mampu berpuasa, memang tak boleh puasa. Kadang nyanyuk, kadang kencing mata apa semua kan. Jadi kita hak yang jaga ni kena tengok sejak bila dia yang tak boleh puasa, tak mampu puasa. Sebab benda tu nak kena bayar fidyah. Orang yang tak mampu puasa kena bayar fidyah. Sebab itu setengah orang dia malas fikir panjang, dia mai jumpa saya, kira daripada umur balik sampai mati, kira secupak, sehari secupak. Jadi contoh macam ni, tuan-tuan malas fikir panjang tau, tak apalah, lebih tu kira sedekah. Kira daripada umur dia balik sampai dia meninggal, kata dia meninggal umur 63 tahun, tolak umur balik 15 tahun, lebih kurang lah kan. Jadi tahun tu berapa tahun, so setahun ada 30 hari puasa. So 30 hari 30 cepat lah, 30 cepat darab berapa tahun yang
dia tinggalkan tu kali dengan RM1.85 harga lah ni RM1.85 secupak. Mungkin naik RM9 kot, tapi ikutlah kalau tuan-tuan beras kayangan harga lain tu. Kalau tuan-tuan basmati, bas Faiza dia tak sama. Jadi kita pukul rata harga biasa lah. Okey, magu ni nak kira dan saya ajak senang. Katalah arwah meninggal umur 63 tahun, kita ambil umur Nabi lah jadi balik umur 15 kan. 63 tolak 15 berapa? Abang tak? Ha? 48 58 tahun 48 pula 48 lah. Betul lah? Okey, tak betul pun kira betul lah sebab kita contoh. Baik, 48 tahun jadi bermaksud 48 setahun, dia bulan puasa sebulan sekali ya. Setahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari. Kita kena rak berapa? Darat ni saya lemah. Kalkulator. Dua. Betul. Maknanya 1440 hari. Sebab 30 hari. Ni hak malah kira lah. Kita start dari umur balik sampai sini. Jadi kalilah sehari secupak RM1.9 lah, RM9. Harga dah naik dah ni kan. Tak sekarang RM2 apa? Okey. RM2 senang. Jadi tuan-tuan darab dapatkan jumlah total dia, maka jumlah ini dah dapat jumlah berapa, barulah diberi kepada 2,880. Okey, 2,880. Duit ni barulah diberikan kepada yang berhak menerima fidyah. Fakir, miskin, mu'allaf, semua tu lah ya. Tapi seeloknya agihkanlah supaya keseimbangan tu berlaku. Kalau asnaf tu banyak, macam tempat kita, utamakan tempat kita lah, mungkin Robina sikit, Rista sikit, Seroja sikit, Kenanga sikit, macam tu contoh. Boleh rujuk dengan amir masjid untuk lihat senarai asnaf. Okey, faham tak ni ya? Kalau tuan-tuan malah kira, okey, alah saya rasa duit pencen banyak ni, takat 2,800 tu pejam mata ya. Pejam mata tak bersih. Tu dia. Tentang ada apa guna beras. Sekarang kita guna beras yang baik. Masa zaman dulu orang guna beras biasa. Jadi macam mana kita nak gunakan? Dia isunya teknologi. Sebab ketika zaman dahulu tiada teknologi yang dapat menghasilkan beras kepada pelbagai grade dan jenis. Zaman hari itu kita pergi, saya ingat zaman saya kecil-kecil dulu kan, kami waktu bila kita dah habis mukui padi, orang Kedah kita mukui kan, bahasa standard ni kita panggil apa ya, banting tu, kita buh dalam dia punya tu kami pikul lampu ni, naik basikal pi mesin di kedai Cina, tengok depan mata dia buh padi yang tu keluar beras. Jadi beras yang dihasilkan itulah beras dia, tak kira padi jenis apa waktu tu lah. Tapi sekarang teknologi yang ada, dia dapat hasilkan beras pelbagai jenis, pelbagai grade kan. Putih melepok ada, putih nak kuning sikit pun ada, putih susu pun ada, macam-macam. Taj mahal, taj murah, macam-macam. Jadinya dilihat kepada pemakanan harian kita, kita makan beras jenis apa yang kita makan sekarang, dia ikut terkini. Dulu kita susah Faiza, lepas tu harta banyak sikit, senang sikit, basmati, mas perang kan, kira basmati ya. Dia sebenarnya tuan-tuan, jangan nampak kepada pengiraan beras apa, tapi kita kena tengok kepada bila kita keluarkan zakat, beras tadi dapat dimanfaatkan oleh orang tak pernah makan beras mahal. Sebab tu zaman dulu dia
dia elok keluar beras juga lah, dia tukar duit nak mudahkan. Dulu kita kampung memang awak beras pergi jumpa orang susah kan, ni zakat fitrah kan, dia macam tu. Dan kami di Kedah lah ni masih kena tak tahu lah lah ni, kalau zaman saya itu kalau terzakat tu 10 guni tanuri pergi kat sekolah agama, ni zakat saya, zakat tanaman saya, bagi kat sekolah 10 guni. Jadi sekolah ambil beras padi tadi, dia jual, dapat duit. Kalau ikut macam tu lah. Tok guru saya Pak Yajo naik buat dulu ni, apa nak bagi sedekah beras, dia suruh main dengan lori sekali. Lori tak ambil lah, ambil beras je lah. Sila-sila. Okey, faham lah? Begitu. Baik. Jadi itu cerita 1/3. Baik. Duduk. Baik. Fidyah selesai. Qada. Ya, qada, kafarah dan nazar yang wajib. Baik, apa kata Tok Mufti lagi? Kemudian diuruskan harta pusaka selebihnya mengikut wasiat, dan wasiat hanya boleh menggunakan 1/3 daripada harta pusaka. Okey, maka hanya 1/3 daripada harta si mati yang boleh disalurkan kepada masjid dan lain-lain. Walaupun dia kata semua tadi nak, ya, hanya 1/3 aja boleh. Dalam kes saudari, sedekah kepada masjid itu boleh digunakan daripada peruntukan ini. Okay, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa dia bertanya Rasulullah SAW, bolehkah dia berwasiat seluruh dan separuh hartanya tetapi dilarang? Maka Nabi menyebut fasulusu wasulusu kasir, 1/3 pun dah banyak, Nabi kata. Okay? Jadinya maknanya begitulah. Maka selebihnya atau 2/3 lain diberikan kepada ahli waris yang disebut. Supaya dia begini ya, kenapa Nabi sebut begitu? Kerana Nabi tak mau waris yang kita tinggalkan nanti menjadi fakir miskin. Sebab tu Nabi letakkan 1/3 untuk wasiat. Jadi tuan-tuan kena ingat, jangan sebut semua lah 1/3. Kecuali kalau anak beranak semua setuju. Katalah kes tadi 10 orang anak semua jutawan, kami tak mau duit ayah banyak kami. Ni cerita Omar cerita semalam, baru pencen pegawai UPM baru pencen. Jadi dia kata, Rosna, mesti nama Rosna, saya tak tahu nak buat apa, duit banyak masuk lah ni. Baru lepas pencen ada, dia kata 400,000. Kemarin dia kata duit gratuiti masuk, duit cuti tak claim tu apa benda, CER apa benda R tu, 50,000. Anak dia tuan-tuan jutawan. Hak dia buat kosmetik jalan raya, hak gambar iklan perempuan tu, apa nama tu saya pun tak tahu. Tapi cerita dia, anak dia semua kaya. Hal bisnes ni lah, alat makeup ni, duk masuk TV selalu. Bayangkan sekali dia menang tiket umrah dekat 30 tiket. 30 tiket dia bagi free kat orang, pergi umrah. Jadi berlaku dalam masyarakat kita, saya cerita hari ni, memang depan mata kita berlaku. Memang pak dia kaya dan anak kaya. Maka ketika ini, katalah Cik Ramli ni semalam, Cik Rahim pegawai ni, katakanlah dia nak wasiat, dia panggil anak dia, kata sebab hampa semua kaya dah, duit hampa banyak boleh duit ayah. Sebab anak dia memang income juta-juta, ayah dia 400,000 seronok gila dah, duit bencin kan. Maka dalam hal ini, kalau anak dia setuju, tak ada masalah tuan-tuan. Dia nak wasiat semua pun, ayah tak ada esok 400,000 dalam akaun bank ni, yang bagilah kat masjid, ialah sekitar kita apa benda kan. Kemudian 50,000 duit cuti tak claim, tak kena cuti ni, bagilah kat sekolah agama mana-mana. Kalau anak semua setuju, tak apa ya, kami pun duit banyak lah, okey, no problem. Tapi kalau anak susah, ada yang tengah duk mengaji, ada yang ni, maka tak boleh, 1/3 aja boleh. Jadi tuan-tuan kena cek akaun anak-anak lah. Rasanya kalau kita putera ni semua marahin belakang kot, belum ada yang tahap jutawan. Sebab tu dia sampai Thailand ni boleh pergi. Dia kena, kita tengok, kita test power lepas ni, paling jauh mana boleh pergi tuan-tuan. Umrah tu elok buat package pergi umrah satu tim ni.
Panggil Ustaz Don ke siapa untuk jadi mutawif. Pergi syarikat dia lah. Baik. Okey, sambung kita. Dan diiktibarkan daripada sulus yang ia wasiat dengan dia itu pula merdeka, maknanya bebas lah ya, atau yang tu yang digantungkan dengan mati pada ketika sihat atau ketika sakit. Maknanya di sini ialah bila dia dah wasiat begitu 1/3 tu, dan bila dia dah meninggal, tak maksud dia dah meninggal waktu sihat atau meninggal waktu sakit, maka wasiat tadi terlaksana lah, dilaksanakan setelah dia meninggal dunia. So, tak kisahlah dia tinggal waktu sihat ataupun waktu sakit. Sebab kita jangan anggap mati itu sakit saja. Hak sihat mati pun ramai kan, aksiden kan, tercekik biji nangka, macam-macam masalah ni kehidupan kita hari ni. Pedas makan tom yum, kita tak tahu, meninggal. Sebab bila hospital cek, mungkin doktor buat postmortem, dia beritahulah punca kematian, tahap kepedasan yang melampau. Dia buat laporan tu. Mana nak beritahu kawan tak pernah makan pedas. Baik. Dan tabaruk yang ditunaikan dia pada sakitnya seperti wakaf dan hibah dan ibrak. Ini apa yang dia buat dah. Ibrak tu pemberian macam sedekah jugalah ya. Dia bagi gitulah. Okey. Dan batal wasiat dan seumpamanya tabaruk yang digantungkan keduanya dengan mati, sama ada digantungkan dia pada ketika sihat atau ketika sakit dengan dirujuk daripada wasiat, maka harus bagi musi rujuk daripadanya dengan umpama katanya, aku binasakan wasiat ini, aku batalkan atau aku rujuk. Jadi maknanya tuan-tuan, wasiat tadi terbatal dengan si musi, orang yang berwasiat tadi, dia batalkan perjanjian, dia batalkan. Dia kata ayah tak jadi lah, cancel lah. Bahasa kita lah. Okey, tak dia nak wasiat, kira ni kira paraid untuk hampa semua, contoh. Tapi ingat dia, wasiat ni benda sunat tuan-tuan, buatlah sebab untuk akhirat kita. 1/3 aja pun. Kalau kita dah nak 1/3, kira tengoklah, dia mudah congak gini. Katalah Cik Rahim tadi 400,000 duit dia. Dia pencen umur 60. Lah pagi-pagi pergi masjid ngaji Quran kan. Lepas tu balik dengan bini pencen juga, dua-dua pergi kedai makan, balik rehat di rumah, lohak pergi masjid. Oh pencen macam tuan-tuan lah. Sebab tu saya post dalam grup, jangan duk sibuk dengan kucing. Jangan duk sibuk dengan tanaman semua. Hidup fokus kepada ibadat. Ya? Baik. Jadi katalah 400,000, kita tolak dah 1/3 daripada 400,000. Oh pedik, saya pun tak tahu kira. Jadi duit 1/3 tu lah dia boleh buat wasiat. Hak lebihnya tu untuk waris. Kalau waris susah lah, dalam kes Cik Rahim tadi waris kaya, tak ada masalah. Kalau waris susah, jadi dia keluarkan 1/3. Kira lah kalkulator. Sebab yang nak wasiat ni, dia dalam bentuk banyakkan material yang nampak. Cash money. Tanah tak mungkin, sebab kita tanah tak ada. Rumah pun ada tanah sikit lah. Ngam-ngam pagar. Kalau rumah flat tak ada apa langsung. Kan? Duk naik tangga, duk atas rumah. Tanah tak ada. Nak tanam kena beli pokok bunga yang ada pasu. Kan? Jadi kehidupan kita begitu. Mana-mana pun. Yang kaya-kaya lah. Yang ada harta. Jadi yang ada tanah. Maka yang biasa dalam konteks hari ni, sama ada duit atau saham. Ni geng-geng kaya lah kan. Duit atau saham, atau mungkin ada pelaburan lain yang dia buat, maka dia boleh wasiatkan 1/3 daripadanya. Itu yang maksudnya ya. InsyaAllah. Saya melihat dalam konteks Encik Rahim, kenapa dia rasa banyak, kerana kehidupan dia sebelum ini macam kita-kita, maknanya makan sekadarnya, tak mewah. Jadi banyak bagi dia lah, banyak. Tapi bagi orang yang kalau kita katakan besar periuk, besar apa? Macam mana? Kerak. Memang tak cukup. Nampak tak beza dia gitu.
Naik kereta biasa-biasa, instrumen kereta pun dalam 500, 700, 800, banyak lah. Tapi kalau kita yang mungkin label kayangan, instrumen kereta 5-6 ribu yang pakai mus kan dan sebagainya, 400 ribu tu saya rasa sekejap je pun. Nampak tak? Sebab itu dalam kajian dibuat, lepas pencen 2 tahun je habis duit kalau tak jaga. 2 tahun je. Ini kajian di Malaysia dibuat. Maksudnya kita banyak kelabu mata. Ini yang saya tengok sendiri lah ya. Maknanya bila sekaligus dapat, mata jadi kelabu tuan-tuan. Tak tahu madu pun dia kelabu juga. Pasal duit banyak. Terbayang nafsu tu nak tau, nak benda yang bermanfaat tak apa tuan-tuan. Takut benda yang tak bermanfaat. Sebab tu dalam teori pembelajaran ekonomi, kita ada keperluan, kita ada keinginan. Perlu je. Perlu beli, tak perlu tak payah. Jangan bazir. Okay? Ini masalah kita ni. Hati-hati benda tu ya. Jadi dia dah binasakan, dia hilangkan, masa tak jadilah wasiat tadi ya. Batal lah. Sebab tuan punya wasi itu ataupun wasiat itu dia batalkan sendiri. Ni tuan kita ni katalah. Dan umpama katanya ini bagi warisku, dan umpama dijualkan dia dan digadaikan dia, dan jika tiada diterimanya sekalipun, dan diletakkan, dilentangkan atas jual dan diwakilkan pada surat ya, tulisan jual, dan umpama ditanamkan pohon kayu pada bumi yang diwasiat dengan dia, atau dibina padanya bersalahan jika ditanamkan perhumaan, humah ya, padi, dan tiada dinamakan rujuk jika ingkar oleh musi akan wasiat jika kerana kehendak. Payah nak faham kan. Dia cerita lagu ni. Ni cerita hak kaya nah. Ni cerita hak kaya nah tuan-tuan. Kitab ni tulis ni cerita hak kaya-kaya. Hak ada tanah, hak ada dusun, cerita tanam rebutan, tanam musangking, semua ni cerita hak kaya ni. Jadi kita mungkin tak faham sebab kita susah. Kalau kita kaya kita faham tajuk ni. Dia maknanya dia nak cerita tadi, pertama pengajaran dia betapa nafsu manusia ni bila kita makin berusia kita makin tamak. Itu satu. Sampai tak mau wasiat ni. Nampak tak? Sampai dia kata dia nak batalkan wasiat. Kira nak harta tu dia punya. Tak ke mana pun kita kan. Ni pengajaran. Maka sebab itulah waris boleh tolak. Maknanya anak kita boleh hujah, ayah sudah saya, dah banyak sangat dah dulu. Ayah pun dah tak lama hidup. Ni Piramdi cerita lah kan. Anak Puasa Zali. Jadinya harta, tanah, kebun, dusun dan sebagainya ni ayah wakaf pala. Jadi tuan kita dan abang kita tuan, dalam bentuk sindirannya ialah jangan jadi manusia tamak bila kita semakin berusia. Jadilah manusia yang pemurah. Ini maksud kita ni. Dia nak ajak kita, kerana dia cerita lepas ni bagaimana kita nak infakkan harta tu. Ya. Jadi maknanya senang. Sebab tu ada macam saya, sekolah saya di Allahumma salli ala Muhammad, Kuala Ketil tu kami buat pondok moden tu kan. Kami beli tanah kelapa sawit, hak kami beli dalam berapa 10 relung lah, orang Kedah dia biasa relung lah. Lagi 30 relung semua infak wakaf. Ada buat lah masjid siapa yang ada buat pondok moden lah ni, rumah batu tu. Jadi maknanya tanah wakaf tu tanah infak wasiat lah daripada orang yang dah meninggal. Hak ni memang nak wakaf untuk buat sekolah agama. Jadi kami dapat 30 lot lah sebab tanah sawit tu kita dah tolak, dah rata semua. Masjid dah buat, sekolah dah bina, cuma pondok moden tu sikit lagi nak siap. Dalam 20 buah gitulah. Jadi maknanya ni tanah. Ceritanya tanah banyak diwakafkan, diinfakkan, diwasiatkan, tak ada masalah. Tentang boleh sebut tanah ayah yang dekat kita kata Puchong Batu 13 tu, yang ni kalau boleh wakaf untuk rumah orang tua-tua, tak ada masalah. Ya, wasiat dalam bentuk tu. Sebab harta banyak, ni cerita banyak cerita jutawan ni. Ni bergelung-gelung berekar-ekar.
Macam Abdul Wahid lah, dia dapat tanah sedikit sedara tu banyak. Jadi nak buat apa tanah banyak tu? Okey. Baik. Dan jika ia wasiat dengan sesuatu bagi si Zaid, nama orang ya, apa-apa lah. Kemudian ia wasiat dengan dia pula bagi si Omar, maka tiada dinamakan dia rujuk, bahkan adalah ia antara keduanya setengah seorang. Dan jika ia wasiat dengan dia bagi yang ketiganya, dibahagikan pula kepada tiga antara mereka itu. Dan demikianlah. Ini maknanya kalau kes nak bagi sama rata lah, anak 3 orang. Jadi kalau dia nak wasiat 1/3, ngam-ngam lah 3 orang tu 1/3. Kalau dia nak wasiat, beritahu kat Omar, kat Zaid, kat siapa lagi seorang, kita katalah Rafi ke Ramli ke, jadi bahagi sama rata. Tu okey, tak ada masalah ya. Maknanya semua adik-adik setuju, so no problem. Dan itu sebab saya katakan tadi tuan-tuan, kalau buat juga wasiat ni untuk kita, terutama untuk masjid kan, untuk kita kemudian hari ni yang penting ya, untuk kita kemudian hari ni yang paling penting. Baik. Dan jika ia wasiat bagi si Zaid dengan 100, kemudian dengan 50, maka tiada baginya melainkan 50 jua, kerana terkandung yang keduanya itu akan rujuk daripada setengah yang pertamanya, seperti berkata oleh Imam Nawawi dalam kitab dia. Baik, maknanya katalah mula-mula dia kata 100 kat Zaid, lepas itu dia ubah fikiran, saya Zaid 50, Omar 100, maka benda tu dia pakai hak 50, hak kedua. Hak kedua dikira sebagai wasiat terkini. Update dah, update. Ceritanya update. Bahasa kita, update. Baik. Dan setengah daripadanya wakaf mashaf Quran ya, tuan-tuan. Dan lainnya. Wakaf mashaf. Baru ni kawan saya mesej kat saya, dia nak pakai Quran berapa ribu tu, dia pun nak wakafkan ke seluruh tahfiz Indonesia. Sebab dia orang, kami bawah Bendahara Bawah Permata, Persatuan Mahaf Tahfiz Malaysia. So kita akan edarkan Quran wakaf ni kepada seluruh Mahaf Tahfiz. Sebab begini tuan-tuan, sekarang ni Quran dia tak, walaupun kulit tebal, lama-lama dia reput tau kertas tu, dia lekang, gam dia tanggal, jadinya nak baca tak boleh, kena ada yang baru. Jadi kita yang ada harta 1/3 tu pergi kat Ustaz Bain, Ustaz Bain tolong order Quran. Channel dah ada, senang. Ustaz tolong order Quran, sebab dia jadi buku kan, dia ada channel dia untuk pengedar. Ataupun tentang, saya selalu pergi Medin, kalau saya pergi Medin je, sekali saya beli dalam 5-60 Quran, baru saya infakkan lah. Pergi Medin, tuan-tuan, pergi Medin, pergi tingkat atas sekali bahagian borong barang, jangan pergi yang biasa. Naik lift kat bawah tu, naik tingkat atas sekali, tempat pemborong untuk kita beli harga borong. Naik lift pergi atas sekali, tengok bahagian store Quran tu, cakap saya nak ni 60 buah, 70 buah. Ya. Dia naik atas tu, turun pun turun, tak boleh turun tingkat 2-3 dah. Tuan-tuan nak turun lift, turun ke kereta, tak boleh pihak biasa. Bila beli di atas, dapat harga murah, harga penjual. Saya selalu buat gitu. Dulu kan saya kerja Maidin, supervisor Maidin. Tu tahu habis. Datuk Amir train saya dalam bab perniagaan ni, kira ilmunya tu banyak saya kutip lah. Itu yang saya berniaga juga tu. Selepas saya grad UAE, saya kerja supervisor Maidin, Jalan Chaukit. Lah tak ada Maidin tu. Ada lagi ya? Tu tepat pertama saya bertugas tu, sebelum convocation. Free, masa tu kan masa free sebelum convo. Situlah saya belajar ilmu perniagaan dengan Datuk Amir. Waktu tu dia garang gila, memang garang gila. Lah ni bagus. Jadi tuan-tuan, kalau nak beli Quran, pergi kat Maidin tingkat atas sekali nah, naik lift bawah tu, naik atas terus. Dia masuk semua store, tempat store, dan memang ada kaunter semua. Belilah banyak mana nak beli. Berbagai jenis Quran. Atau yang kedua, tuan-tuan pergi ke pusat percetakan di Putrajaya, percetakan Quran kat Putrajaya, tuan-tuan boleh order kat situ. Ya. Murah sikit. Dia murah sikit. Dan kita boleh pilih design.
Okey, wakaf mushaf Quran ya. Jadi saya syorkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak wakaf Quran, elok ke Ma'had Tahfiz sebab mereka baca hari-hari. Kat masjid ni belum tentu ada seorang luar dia baca kan. Jadi tuan-tuan pergi wakaf kepada orang yang boleh manfaatkan benda yang kita wakaf. Kalau Ma'had Tahfiz memang hari-hari, memang kerja dia baca Quran pun, apa nak susah. Pulau Menanti tempat anak saya belajar tu, boleh tuan-tuan nak wakaf. Banyak Ma'had Tahfiz di Kampung Seri Aman pun banyak. Baru ni kan kena banjir, Quran banyak rosak. Pergi bagi itu nah. Baik. Dan lainnya, dan bina masjid. Bina masjid. Dengar elan kata orang nak bina masjid, kita jadi orang pertama yang bagi sumbangan ataupun nak wasiat, no problem. Dan menggali telaga. Tak ada lah zaman ni nah. Cuma kalau ada, kawan-kawan kita ada buat di Kemboja, okay, di Kampuchia, Vietnam, tempat kawasan Islam tu, ada di Yaman. Dan menanamkan pohon kayu. Ni orang tak nampak ni ya. Maknanya pokok yang kita dok makan dalam hidup balik kampung bukan kita tanam tu, orang tua kita tu tanam tu. Tu pahala kat dia dapat banyak nonton, mau sedekah kat orang apa sebagainya kan. Pokok durian, pokok rambutan, manggis. Kalau boleh tu sedekah ya tuan-tuan, tak usah jual. Tu saya suka bagi free ataupun nak pergi ambil. Mangga apa yang buluh apa benda ambil. Infakkan ya. Pohon kayu dan doa baginya dengan ijma'. Ini kaul yang sah dan sah pada hadis bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatkan darjat hamba-Nya dalam syurga dengan istighfar anaknya baginya. Itu dia tuan-tuan. Yang saya tahu ni, anak istighfar mohon ampun untuk ayah, untuk arwah lah. Allah angkat darjat dalam syurga. Jadi doa, istighfar, wakaf, ikutlah mana yang anak tu boleh buat. Sebab kita dah tak ada dah, kita dah mati dah. Kita hanya harapkan 1/3 tadi lah yang kita wakafkan tu kan. Kita wakaf masa Quran, kita wakaf bina masjid. Andai kita tak sempat, harapkan anak, ini benda yang Islam gariskan, ijma' ulama' dan hadis yang sahih. Jadi doa tu, doa pada mak ayah tu, Allahumma ghfir li dhunubi tu kan, yang kita dah baca tu, boleh dikatakan hari-hari kita baca, cukup bagus. Doa untuk mak ayah arwah, dan juga sedekah untuk mak ayah. Cuma saya bimbang macam tu lah, takut anak tak terbuat, tak mampu nak buat, tak tahu nak buat, terlupa nak buat, sengaja tak buat. Dalam keadaan zaman hari ni tuan-tuan, bimbang kita. Jadi yang kita harapkan ialah 1/3 tadilah ya. Jadi tuan-tuan, hak yang kita ada hari ni kita infak lah. Tuan-tuan duk sedekah lah, tabung ni pun bagus, sebab digunakan untuk makan, untuk bayar upah kami dan sebagainya, bagus dah. Ada ruang dan peluang lain, infak. Okay? Buat je, buat, tak ada masalah tuan. Saya tak ada gaji pun, berhenti pesyarah, gaji bulan apa pun tak ada, tapi hari-hari sedekah. Allah bagi banyak, Allah bagi sedekah, bagi sedekah. Kira kumpul duit dalam bank tak ada, agak banyak sikit hilang sedekah, banyak sikit hilang. Dia jadi lagu tu, dah biasa buat lagu tu, jadi dia payah nak tinggal. Sebab tu dia kena isi istiqamah. Kalau tak isi istiqamah payah, RM10 pun payah sehari kan, kalau kita tak isi istiqamah. Tapi kalau kita isi istiqamah 100, 200 itu benda biasa. Buat je lah, masukkan dalam favorite tu, dalam online banking tu, Ma'had Tahfiz sekian, sekolah agama ini, saya buat gitu list tu. So setiap pagi tu klik je, masukkan jumlah, klik clear. Nanti duit masuk balik, tak tahu main pada mana, Allah alam, rezeki Allah Ta'ala bagi. So kita kena yakin, lebih banyak kita memberi, lebih banyak Allah balas pada kita. Okay, insyaAllah, mudah-mudahan. Okay, sekadar itu dulu kita nak buat doa, sebab ada sahabat kita ni, Puan Khairani Yunus ya, yang akan bertolak ke Lahore, Pakistan. Oh, dahsyat ni. Pakistan. Ini bahasa Urdu
Karena kali akhir apa semua ni lah, akhir ni 9 hingga 16 Oktober ni, mohon perjalanan diberkati pergi bersama anak-anak dan bakal menantu. Ini pergi musafir ya, Pakistan, insyaAllah ila adil musafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم ذرياتنا وسلم أزواجنا وسلم أولادنا وسلم إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحان الله.